Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Fazrul Ismail, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi bersama dalam program ataupun mendengar tazkirah saya sekitar beberapa minit ini untuk para guru sempena dengan Hari Guru. Selama Hari Guru saya ucapkan pada barisan pendidik, ustaz-ustazah yang bersama, yang saya doakan agar terus mendapat manfaat, terus diberikan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan sedikit tazkirah peringatan untuk saya dan juga pada tuan-tuan dan puan, ibrah daripada surah Al-Ankabut, surah ke-29, di mana Allah membawakan kepada kita satu peringatan penting, satu tazkirah penting kepada para guru, kepada para pendidik, agar kita terus bersemangat dan banyak cabaran yang ada, tetapi insya-Allah kita dapat tangani dengan kita sama-sama mengambil pelajaran daripada surah ini. Ada beberapa ayat ya yang akan saya beri perhatian, yang saya akan ambil sebagai peringatan bersama ya, kerana kita bercakap tentang surah Al-Ankabut ini adalah surah yang turun pada Nabi sebagai seorang muallim, sebagai murabbi ummah ya. Beliau mendidik tetapi ada cabaran ya, ada cabaran. Jadi saya kongsikan beberapa ayat, mari sama-sama kita perhatikan. Di dalam surah ini ya, dalam surah ini ada perkara penting ya, perkara penting yang Allah sampaikan kepada kita. Dan sudah tentunya Allah menyatakan pada ayat dalam surah ini, surah Al-Ankabut, surah Labah-labah, bercakap tentang ujian ataupun cabaran ya, termasuklah pencabaran Nabi sebagai seorang pendidik ya. Dalam Al-Quran ini ada beberapa istilah yang perlu kita faham, iaitu yang pertama imtihan, yang kedua ibtila, dan yang keduanya adalah fitnah. Imtihan ini adalah belajar dahulu baru dapat ujian. Ini biasa kita buat dekat sekolah, guru-guru ya. Tetapi dua kali saja berulang dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini bercakap tentang ujian, tentang stres, cabaran bagi guru-guru ya, agar terus bersemangat. Kita ada ibtila dan juga fitnah ya. Ibtila itu adalah ujian yang besar yang dialami, kemudian baru kita belajar ya. Dan dalam masa yang sama, fitnah ini adalah ujian yang besar, tetapi ia dekat di hati. Kadang-kadang kita tak perasan perkara tersebut, dan inilah yang Allah nyatakan dalam surah Al-Ankabut. Allah menyatakan tentang fitnah ya, tentang ujian yang besar yang kadang-kadang kita mungkin tak perasan perkara tersebut, tetapi ia menguji dalam diri kita. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian demikian nyata apa yang telah diketahui tentang orang yang sebenar-benarnya beriman dan orang yang berkata benar ya, yang benar dan yang berkata dusta. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ketiga daripada surah Al-Ankabut. Maksudnya apa tuan-tuan? Bagi tuan-tuan sebagai guru-guru ya, bercakap tentang ujian ini, ia adalah lumrah dalam kehidupan. Ya, selagi kita bercakap kita beriman ya, dalam ayat yang kedua sebenarnya, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahawa mereka berkata beriman ya, wa hum la yuftanun, tetapi mereka tidak diuji. Jadi Allah nak beritahu kepada saya sebagai pendidik ya, dalam kapasiti saya dan cikgu selama Hari Guru pada hari ini, cikgu kena kuat semangat ya, guru-guru kena kuat semangat. Ujian akan datang dan sifat ujian itu adalah dia bertambah dari masa ke semasa. Dia bukan mungkin berkurang, dia bertambah. Kalau guru-guru merasakan bahawa ujian itu adalah yang akan berkurang, makin senang hidup, makin senang goyang kaki je, pelajar boleh pandai terus, dan maksudnya itu bersalahan dengan apa yang ada dalam surah Al-Ankabut. Ya, dalam keluarga pun sama juga, kita perlu beri perhatian perkara ini ketika kita mendidik anak kita ya. Kita akan berhadapan dengan ujian, dan inilah panduan yang Allah berikan dalam surah Al-Ankabut. Baik. Jadi seterusnya Allah mengingatkan kepada kita, ujian ini untuk apa? Ya, walladzina amanu wa amilus solihat. Kalau kita hadapi ujian ini dengan iman dan amal soleh. Ya, kita kena ingat bahawa surah ini turun di Mekah, jadi tidak ada lagi solat, tidak ada lagi solat wajib, zakat, haji, tak ada lagi. Yang ada ialah bertahan bersama Nabi, itulah amal soleh. Bertahan bersama Nabi ya, kerana apa? Kerana diseksa orang-orang yang berada di bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, satu beriman, percaya bahawa ujian yang ada sebagai guru, ya, ada cabaran menghadapi pelajar, kita percaya Allah beri ganjaran syurga. Dan kita amal soleh ini amal yang baik lagi, kita makin lagi menjadi cikgu yang mencontohi cara pengajaran Nabi, cara pengajaran kita, cara approach kita kepada pelajar, cara menguruskan program, cara kita bercakap, cara kita tersenyum, cara kita menyampaikan, semua itu namanya islah, membaikkan, itu amal soleh. Kalau amalan semalam, ya, minggu semester lepas mengajar sama dengan semester ini, itu maksudnya bukan amal soleh. Itu amal yang masih lagi tidak ada islah. Kerana amal soleh ini mestilah dibaiki. Apa kesannya kalau cikgu-cikgu semua terus membaiki kaedah mengajar untuk membaiki pelajar? Lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Yang pertama, kita akan hapuskan kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Ya, sama ada personalize sebagai seorang cikgu, seorang ayah. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah akan beri ganjaran ahsanalladzi kanu ya'malun. Ya, apa yang telah mereka kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Guru-gurulah yang akan dapat sebaik-baik balasan. Kerana apa? Kerana kita sudah islah. Kita sudah islah, kita iman bahawa sebenarnya ujian ini saya kena hadapi dengan baik, dan kita doa pada Allah SWT, guru-guru akan istiqamah. Jangan banyak komplain. Ya, kalau nak komplain pada siapa? Komplain pada Allah. Itu yang diajarkan dalam surah Al-Ankabut. Kalau kita komplain kepada manusia terlampau banyak, ya, tanpa solusi, kalau kita terlampau bergantung kepada manusia, kesannya apa? Kesannya nanti kita akan stres. Kita akan bertambah lagi, ujian dah ada, tambah lagi stres tersebut. Ya, di bilik guru, ya, contohnya ada cikgu yang komentar pelajar nakal ke degil ke apa ke, sebenarnya cikgu yang akan stres. Lebih baiklah kalau kita ikut kepada surah Tur, kita hendaklah banyakkan bertasbih dan bertahmid pada 2 ayat hujung surah At-Tur, ya. Dan juga kalau selepas tahmid dan tasbih ketika kita dah habis kelas, dan pada waktu malam kita kena banyak bertasbih. Tuan-tuan tengok pada ayat 49 surah At-Tur, surah yang ke-52, ada panduan ini. Ya, bagaimana menghadapi cabaran dalam kehidupan, dan banyak panduan, ya. Salah satunya yang kita tengok dalam ayat ini, Allah kata kalau kita beriman beramal soleh, maka Allah akan hapuskan kesilapan kita yang lalu, dosa kita dan sebagainya, dan juga Allah akan beri ganjaran yang terbaik. Baik, cabarannya apa, tuan-tuan? Ada satu kumpulan dari kalangan pada zaman Nabi yang tidak suka kepada ujian. Ya, siapa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Daripada sebilangan manusia, daripada kalangan manusia ni ada kata aku beriman, tapi bila diuji, bila disakiti, dia kata bahawa fitnah manusia ini adalah sama azab Allah. Dia macam dia samakan ujian sesama manusia ini adalah azab daripada Allah. Sebenarnya tak sama. Ya, contohnya kalau pelajar kita tak buat kerja rumah, pelajar kita memang tak berakhlak, contohnya dia degil ke apa sebagainya, kalau kita menyamakan itu sebagai azab Allah, itu silap. Itu adalah perkataan orang-orang munafik pada zaman Rasulullah. Ya, itu sebabnya cikgu yang beriman, yang berteraskan pada surah Al-Ankabut ini adalah yang kita tahu bahawa bila ada ujian itu, kita akan minta pertolongan daripada Allah, dan kita ini akan beriman dan beramal soleh. Itu yang kita bincang tadi. Ya, tetapi orang munafik pada zaman Rasulullah, ya, dia tak suka disakiti. Ya, kalau anak murid tu sakitkan hati ke, dia sakit sangat hati, dekat bilik guru tu je dengan cikgu lain. Sebenarnya khawatir kita menjadi golongan yang berada pada zaman Rasulullah ini, yang dia tak suka fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'azabillah. Ya, dia rasakan bahawa ini azab daripada Allah. Ya, dia azab daripada Allah. Ini fitnah daripada manusia ni, anak-anak murid yang menyakiti ke, mencabar, menguji kita, kita samakan dia azab Allah. Sebenarnya tidak. Allah jadikan fitnah itu, perkataan fatana itu dalam bahasa Arab seperti meleburkan emas pada tahap 2960 darjah Celsius ataupun 2970 darjah Celsius untuk buang kotoran. Buang kotoran agar pure gold, menghasilkan emas tulen. Allah nak hasilkan hati cikgu-cikgu pada hari ini adalah cikgu yang pure, yang hatinya bersih, sampai di akhirat nanti tak payah kena bakar lagi. Tak payah kena bakar. Pasal apa? Di sekolah dia kena bakar. Ya, saya yakin tuan-tuan ada hadapan cabaran ini. Rasa nak mendidih, ya, bila anak murid buat marah atau sebagainya, tetapi teruskan mendidik dengan cara yang terbaik.
Bukan tak boleh marah, tetapi perlu diuruskan dengan cara seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan mengumpat, jangan membawang kepada anak murid, ya. Pasal membawang itu, ya, mengumpat itu sebenarnya adalah satu perkara yang tidak menyebabkan kita beriman dan beramal soleh. Tidak beriman dan beramal soleh. Baik. Jadi ayat ini memberi penekanan kepada kita, dan kalau ada yang kata bahawa saya stres di tempat kerja sebagai cikgu, surah Al-Ankabut ini membawakan kisah kepada Khabbab Al-Arrad, ya, sahabat Nabi yang telah digiring ataupun telah di padang pasir itu dibaringkan, dengan ada yang dibakar di atas, diletakkan di Khabbab Al-Arrad ni dibakar, diletak atas bara api sampai darah dan lemak ni itu memadamkan api, ya. Jadi mereka ni rasa macam stres betul, ya. Dia tak sama macam cikgu-cikgu sekarang, ya. Kita masih lagi, walaupun panas ke apa ke, masih lagi lebih mudah Islam kita berbanding dengan zaman sahabat. Jadi sahabat ini mereka dibawakan tentang kisah apa? Yang pertama, Nabi Nuh 950 tahun penuh kepayahan. Ini cerita kepada Khabbab, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang mak dia boykot dia, ya. Sumayyah, kepada Yasir, Ammar bin Yasir. Kesannya apa? Ialah bila mereka melihat 950 tahun berbandingan kita, dan bila kita bandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, maka kita tahu bahawa guru-guru, bahawa ujian dulu adalah lebih mudah berbanding dengan ujian sekarang, ya, lebih mudah. Dan bila perkara ini berlaku, kita tahu bahawa sebenarnya kalau kita nak stres, kita kena lihat pada mereka, bersyukurnya Allah, saya diberikan anak murid yang tak degil macam anak murid Nabi Nuh. Ya. Kita bersyukur kita ini diberikan anak murid tidak degil macam anak murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai nak bunuh, yang sampai membakar, ya, membakar ataupun nak bunuh Nabi, ataupun nak apa yang tadi Khabbab Al-Arad itu diletakkan atas bara api. Itu cara perspektif cikgu, apatah lagi cikgu beriman yang dinyatakan dalam surah Al-Ankabut sebagai pelajaran daripada kita. Itu yang pertama. Dan kemudian dibawakan lagi tentang Nabi Ibrahim didustakan, ya, bila dicakap baik-baik, orang pada waktu itu kata kamu ni kan mengganggu saja, sehingga kan Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dibakar, kan, dimasukkan dalam api, tapi Allah selamatkan. Nak ceritanya apa? Bahawa ujian guru-guru pada masa dahulu adalah amat tough, ya, amat tough. Kalau kita tengok kepada kisah yang ketiga Nabi Lut, ya, anak muridnya itu, kaumnya itu LGBT, kan. Dan bukan sekadar LGBT yang tak yang boleh ditegur, LGBT yang mengusir, nak menghalau Nabi Lut alaihissalam. Kalau ada pelajar yang buat hal, dia nak halau cikgu daripada sekolah. Bukannya cikgu halau pelajar, pelajar halau cikgu. Dan ini adalah sebagai tazkirah kepada saya, kepada tuan-tuan, untuk kita tahu bahawa tugas kita ini mulia, kita kena kuat, ya, kena hadapi ujian ini. Dan inilah panduan bagaimana kita nak menghadapi perkara ini. Jangan ambil rumah labah-labah. Rumah labah-labah ini adalah lemah, dan dia kalau betina dia tu, kalau dah selepas bersama dengan si jantan, dia akan bunuh si jantan. Dan sarang labah-labah itu sebagai perangkap. Kita tidak mahu cikgu memerangkap pelajar, kan. Sekolah menjadi tempat perangkap, rasa bersalah pelajar, rasa hampir nak dibunuh emosi dan juga perasaan dia. Tetapi sekolahlah tempat dia bertemu dengan Allah. Sekolahlah dia bertemu dengan cikgu-cikgu yang bukan menjadi perangkap, tetapi menjadi pelengkap kepada perjuangan anak murid untuk mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Ini penting yang kita belajar daripada ayat 41 daripada surah Al-Ankabut ini sebagai peringatan kita bersama. Dan Allah bawakan apa beza rumah labah-labah dengan cara Allah dalam menguruskan stres ini. Tadi kita dah belajar iman dan amal soleh. Spesifik lagi ialah dua perkara, iaitu guru-guru perlu memastikan budaya tilawah Al-Quran, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, dan yang keduanya wa aqimis solah. Dua perkara ini. Kalau dua perkara ini, tilawah dengan kita baca, faham, ambil ibrah, tadabbur Al-Quran di sekolah sendiri dan juga bersama pelajar. Dan yang keduanya, dirikan solat. Bukan tunaikan solat, dirikan solat dengan awal waktu bersama pelajar. Insya-Allah guru-guru akan menjadi orang yang kuat, ya, tercegah daripada fahsyat wal munkar, daripada kutuk pelajar, membawang pelajar, bergaduh sesama cikgu, ya, ataupun ustaz kutuk ustaz lain, ustazah kutuk ustazah lain, ya. Perkara-perkara itu adalah lambang fahsyat wal munkar, ya.
Dan lebih daripada itu, dua perkara ini menyebabkan kita akan ingat Allah amat-amat besar, ya. Lebih besar manfaatnya perkara ini bila Allah kita ingat. Guru bila ingat Allah, Allah ingat guru ini, maka barakah pada sekolah. Dan itulah yang Allah tawarkan kepada guru-guru. Bila ada ujian, kita konsisten tilawah Al-Quran dan juga aqimis solah, mendirikan solat pada waktunya, berjemaah dan memahami intipati apa yang kita laksanakan dalam solat kita. Inilah sebersikit tazkirah bersama untuk tuan-tuan, ya. Paling kurang mungkin kalau saya letakkan 3 perkara, ya. Yang pertama, untuk guru-guru, ujian akan sentiasa ada, ya. Bersabarlah, bertabahlah, kerana apa? Allah akan, kalau kita uruskan dengan iman dan amal soleh, kita akan diampunkan dosa dan diberikan jaran yang mulia, ya. Dan yang ketiganya, banyakkan bina sistem tilawah, mendalami, membaca, mendalami Al-Quran dan solat. Dua perkara. Kalau ini dapat dibuat di sekolah tuan-tuan puan-puan, ya. Kalau katakan solat memang cikgu dan anak murid berjemaah bersama, ya, kalau bukan waktu PKP, ataupun tilawah itu sampai cikgu tahu apa yang ada di dalam surah-surah dalam Al-Quran, pelajar bertadabbur bersama, kita akan nampak bahawa guru-gurulah yang akan terus membina pelajar hingga menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudi mendengar tazkirah ini. Moga-moga tazkirah ini, ibrah daripada surah Al-Ankabut ini menjadi pengisian bermanfaat sempena Hari Guru. Selamat Hari Guru daripada saya, Fazrul Ismail, salah seorang daripada pengisi pentadabbur dalam Malaysia Quran Time yang diadakan pada setiap hari pada jam 12 di TV Al-Hijrah. Dan moga-moga tuan-tuan dapat manfaat pada tazkirah ini, insya-Allah. Jadi terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.